يظهره على دينه ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu semua memohon keampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya, nescaya Dia akan memberkati, akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sehingga waktu yang telah pun ditentukan, dan Dia akan memberikan kurniaannya kepada setiap orang yang melakukan kebaikan. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat. Sadaqallahul azim. Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, pimpinan masyarakat di semua peringkat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, ibu ayah yang saya hormati, yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, syukur kita panjatkan, rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah yang masih lagi memberikan kita masa dan waktu untuk kita hidup. Suatu nikmat yang cukup hebat, yang cukup besar, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Imam doakan sepanjang bulan Rajab, sepanjang bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Begitulah rasa terujanya kita, rasa seronoknya kita, rasa tidak sabarnya kita untuk kita menyambut kedatangan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang yang beriman. Orang beriman ni, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang beriman. Barang pastinya sangat merindui. Rindu apa? Rindu kepada datangnya Ramadan. Ini barang pasti. Orang beriman dia pasti merindui. Orang munafik dia berpura-pura rindu, tetapi sebenarnya dia sangat benci dan tidak suka. Dia suka sangat kalau Ramadan itu berlalu pergi. Orang beriman ini kalau boleh dia nak tulus sana. Dia nak apa? Dia nak Ramadan itu berpanjangan sepanjang tahun. Karena Ramadan ini menawarkan suatu package, suatu tawaran. Kalau kita biasa pergi ke pasar raya sebelum-sebelum ini,
Pasaraya menawarkan sale up to 80%, 70%, 60%, 50%. Ya. Tapi Allah Ta'ala, tawaran yang diberikan ini bukan sekadar 100%. Saya berpuasa, tuan-tuan berikan saya berbuka. Pahala tuan-tuan, pahala saya dapat kepada tuan-tuan 100%. Tetapi dalam keadaan pahala saya tidak dikurangkan walaupun sedikit. Itu dia beza tawaran hebat ni, kan? Toke-toke pasaraya dia buat sale kerana nak clearance stok. Dia mana ada stok baru paling tinggi dia bagi 20%. Dia takkan bagi sampai 50% stok baru. Biasanya clearance stok yang makan tahun dah, dia nak habiskan stok. Dia buatlah sale 50%, 70% dan seterusnya. Tapi Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian maha baik. Allah ni maha baik. Kita buat kebaikan atas muka bumi ini, Allah Ta'ala akan bagi. Irham man fil ardi yarhamuka man fis samai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu berkasih sayang, kamu buat kebaikan, kamu tolong menolong makhluk-makhluk yang ada di bumi, nescaya yang di langit pasti menolongmu. Sayangi yang di bumi, yang di langit pasti menyayangimu. Tolonglah yang di bumi, yang di langit pasti kan menolongmu. Kawan saya sampai buat lagu, seronok dia. Nak gambarkan bahawa Allah Ta'ala itu maha baik. Baik Allah Ta'ala di tuan-tuan sekalian, tak boleh nak kira lah. Kalau Allah ni macam kita manusia, Allah kata apa? Walau yu'ajjalun nas, bukan, walau yu'ajjalun nahu lisyar, macam ayat tu lupa, tak ingat. Tapi Allah kata kalau Allah ni jenis perongoi, kita kata perongoi, jenis bebai. Kalau Allah ni manusia, dia macam panggil manusia, perongoi bebai macam ni, laqudiya bainahum, aku tamatkan habis semua sekampung. Nak kira ketaatan, nak kira maksiat, dengan taat lebih banyak maksiat. Allah baru uji kita dengan ujian virus. Itu pun ada pandangan mengatakan ia adalah rekaan dan ciptaan manusia sahaja. Tapi kena ingat, dia mesti dengan izin Allah. Benda ni tak akan berlaku tanpa izin daripada Allah. Dan memang Allah Ta'ala jadikan kedudukan kita ini atas muka bumi sebagai tempat ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kita, anak pinak kita, hidup kita atas dunia ini fitnah, ujian. Allah uji dengan macam-macam ujian. Kali ini agak berat. Sebelum ni H1N1, sebelum ni ada SARS, sebelum ni ada macam-macam virus yang lain. Tapi dia tidaklah sehebat dan sedahsyat sampai Mekah pun boleh katakan tutup. Tak ada orang nak keliling tawaf, tak boleh pergi. Kalau ada pun pekerja-pekerjanya sahaja, yang lain tak boleh pergi. Kita tambah telah lah tak boleh pergi. Sampai tahap tu sekali, sampai tahap berjayanya musuh-musuh ini, yang berusia, yang otai-otai, yang tak punya kekuatan antibody yang kuat, tamat. Kena aja virus ni, syahid, meninggal dunia.
Yang remaja, yang anak-anak jadi ketagihan melampau. Tambah-tambah pula dibuat pembelajaran di rumah. Walaupun kita kata memang kena buat, itu norma baharu, tak apalah tuan-tuan sekalian. Tapi kesan kepada anak-anak itu sangat mendalam. Di gadget yang ada ni, kadang-kadang boleh membawa seseorang ke syurga, bahkan banyaknya ke neraka. Ada orang tua-tua, ada umur 60-70 duk layan porno site, laman-laman sesawang yang boleh menjerumuskan seseorang itu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kubur kata mai, dunia kata pi, la ilaha illallah. Dulu tak ada benda-benda tu. Dia berjumpa senang. Tuan-tuan, ini ujian. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah ni dia maha baik, teramat baik. Dan Allah Ta'ala buat macam tu dengan ujian yang pelbagai. Allah Ta'ala masih lagi. Allah itu Tawwab, Allah itu Ghafur. Apa makna Ghafur? Ghafur bukan Ghafir. Ghafir Allah yang maha pengampun. Tapi kalau Ghafur, wallahu Ghafurur Rahim. Apa makna Ghafur? Ghafur maknanya Allah yang suka untuk memberi ampun. Allah ni suka. Allah ni nak sangat-sangat kalau kita semua ini diberi pengampunan. Tambah-tambah lagi yang sungguh susah payah mai sebelum subuh lagi pukul 5 jaga dah. Mai duk buat qiyam di masjid ni, walaupun dapat 2 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Niat i'tikaf lagi, baca Quran lagi, masuk duit dalam tabung masjid lagi. Ada orang tak pernah miss setiap hari, walaupun RM1, walaupun RM2, walaupun 50 sen, 5 kupang, dia akan masuk dalam tabung. Tambah-tambah pagi Jumaat, lebih-lebih lagi. Ada sikit bagi sikit, ada banyak bagi banyak. Allah Ta'ala menilai daripada apa yang kita buat. Takkan Allah Ta'ala nak biarkan begitu. Tidak, tuan-tuan sekalian. Saya ada tahfiz di sebelah kedai Pokok Manggih, Jalan Bukit Awi, Pekan Kulim. Tadi saya bangun dalam pukul 5 macam tu lah. Tengok budak-budak saya duk baca Quran lah. Duk pro hafal, yang baca-baca, yang hafal-hafal, yang ikhra' pun ikhra', tak apa. Saya buka cawangan yang ketiga. Dah ada 2 di Kuala Lumpur, 1 di Pulau Ketam, Mahat Tahfiz Mandarin Pulau Ketam. Yang kedua Mahat Tahfiz Mandarin wilayah di Kepung. Di Pulau Ketam 100% Chinese, not yet Muslim. Sebuah pulau yang pernah dihantar Ustaz Dr. Abdullah Khairi ke sana. Saya ni tak kerja dengan kementerian. Ustaz Abdullah Khairi dulu kerja dengan kementerian, dihantar. Saya tak dihantar, saya menghantarkan diri saya. Kemudian saya buka di Kepung, KL. Kepung ni pun 90% Chinese. Saya main ikut Cina je. Atau ada orang Kulim pula main telefon, dia kata, Ustaz, tak mau ke tak mau ke buka ke belah-belah utara? Saya kata boleh, kalau ada tempat yang okey saya main tengok lah. Tapi syarat dia saya nak dekat dengan Cina, sebab saya mak Cina. Saya ni orang Melayu dan sekalian. Saya bukan orang ni, saya orang Baling ni, orang Kupang, Kampung Landak. Tapi musafir tu lama, daripada tahun 88 keluar pergi Bidong, ngaji Sungai Petani, ngaji Bukit Besar. Lepas tu pergi Nilampuri, lepas tu pergi Mesir, kahwin di Mesir, balik duduk Kuala Lumpur sampai sekarang. Ni ulang alik lah, setiap minggu balik.
Atas tujuan apa? Atas tujuan untuk menyelamatkan, tunjikum min azabin alim. Misi besar kita ialah kita mesti sedaya upaya berusaha menyelamatkan mereka-mereka ini daripada azab api neraka Allah. Sebab soal hidayah itu bukan soal kita, hidayah itu milik Allah. Kita hanya menunjuk jalan sahaja. Tuan-tuan, saya punya satu idola yang luar biasa. Tuan-tuan boleh cari dalam internet, dalam Google, Ustaz Fadlan Garamadan. Fadlan Garamadan, Yayasan Al-Fatih Kafah Nusantara. Dia ni orang Irian Jaya, orang Papua Barat Indonesia. Mukanya gelap, rambutnya kerinting, kulitnya gelap, yang putih cuma gigi, huduh piang. Tapi dia mulia, tuan-tuan sekalian. Saya ingat statistik sampai tahun lepas ada lebih 400,000 orang yang telah diislamkan oleh dia dan tim beliau. Kita bukan kata 4,000, 40 orang pun tak, 4 orang pun tak lagi. Kita ni, dia siang malam pagi petang, otak dia tak fikir benda lain. Bukan orang biasa-biasa. Orang ada double degrees, ada triple masters. Masa saya pergi dengan dia 10 hari duduk di Papua tu, ada duk buat PhD. Tak tahulah lah ni habis ke tak habis ke, saya tak pastilah. Tapi subhanallah, hidup ni duk fikir apa lagi yang aku nak boleh buat untuk selamatkan umat manusia ini. Kawan kita, jiran kita, housemate kita, roommate kita, ramai yang bukan Islam. Kita pergi beli barang kedai hardware orang Cina, beli sayur kedai runcit orang Cina. Pernahkah kita mendoakan mereka? Nabi SAW mendoakan keberkat, mendoakan hidayah, dicampakkan hidayah bainal umarain, di antara dua Umar. Sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Umar bin Hisham, Abu Jahal. Kita sendiri berdoa ke tidak? Ada classmate, ada housemate, ada roommate, ada office mate, ada perumahan, taman perumahan mate. Tuan-tuan, ini kerja Nabi yang mesti kita buat. Sebab tu saya fokus pada benda ni. Saya sendiri pernah duduk di China 6 tahun. Wacai Guangzhou, Liunian, pusat Liunian 6 tahun. Belajar, tengok, perhati, buat berniaga. Dalam diri saya ni ada 2 kompartmen ini. Seorang ahli perniagaan dan seorang ahli dakwah. Yang mana kedua-dua elemen ini mesti menyentuh hati dan perasaan orang. Kalau tidak, kita tak akan berjaya. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala ni maha baik. Allah bagi peluang. Tuan-tuan boleh tanyalah diri kita sendiri ni, kita ni boleh ke tidak nak masuk syurga? Dengan amalan yang kita duk buat ni, kita ada main semayang ni, ada main masjid ni, boleh ke tidak lagi ni? Tu pun kadang-kadang belum tentu, kita pun tak apa yakin. Nak banding dengan para sahabat, nak banding dengan tabi'in, nak banding dengan salafus salih, nak banding dengan mereka yang terdahulu, jauh tuan-tuan sekalian. Dakwah kita setakat mana sangat? Hak domai sembahyang ni pun alhamdulillah lah, kita rasa syukur dah. Tu pun kita tak apa confident. Kadang-kadang pasal pemain, pasal tua dah, tak tahu nak buat apa, duduk rumah pun takkan nak tidur, pun tak nak tidur, orang main berkawan bila. Ada jenis main lagu tu.
Mai dia pagi-pagi Jumaat ni busuk-busuk pun ada tapau lagi boleh bawa balik. Wala a'yadzubillah. Tapi ada tuan-tuan sekalian. Kita ada qualify ke tidak? Kita layak ke tidak? Kita tak layak. Tapi kita berusaha. Kita cuba semampu yang boleh. Baki kita serah pada Allah lah. Allah Ta'ala ni maha kaya, Allah Ta'ala ni maha baik, Allah Ta'ala ni maha pengampun. Allah dengar. Sebab itu Allah Ta'ala kempen kita dalam ayat yang saya bacakan tadi. Tuan-tuan boleh baca sama-sama ayat surah Hud ayat yang ketiga. Saya baca dan tuan-tuan ikut di belakang insya-Allah ramai-ramai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlahu wa yu'ti kulli fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum عذاب يوم كبير عذاب يوم كبير. Baik, sadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut apa? Allah kempen, Allah galakkan, Allah suruh kita wa anistaghfiru, dan adalah kamu semua beristighfar. Istighfar kata dasarnya ghafara. Bila ada kalimah alif, ada sin, ada huruf alif, ada sin, ada ta, itu isim talab. Maknanya permohonan. Allah minta kita buat permohonan. Macam saya lah tuan-tuan sekalian, buat permohonan, buat rayuan, buat surat, buat kertas kerja, minta supaya ada orang yang menyumbang untuk kerja-kerja dakwah, kerja-kerja tahfiz. Kadang-kadang tahfiz itu menjadi medium, alat sahaja. Matlamatnya apa? Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Kita ni kerja apa? Kerja nak cetak pendakwah-pendakwah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu isim talab. Wa anistaghfiru rabbakum, dan naklah kamu semua, kata Allah, mohon keampunan daripada Allah. Ampun jangan minta dengan manusia. Isteri jangan minta ampun dengan suami. Suami jangan minta ampun dengan ibu ayah. Tak boleh. Ampun dengan Allah, maaf sesama manusia. Isteri kena minta maaf setiap malam sebelum tidur dengan si suami. Begitulah sebaliknya. Anak kena minta maaf selalu dengan ibu dan ayah. Sebab barang pasti kita tersilap dan tersalah. Tapi dengan Allah kita tak boleh minta maaf, tak boleh. Kita minta apa? Minta ampun. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama-sama dengan saya.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la الحي القيوم وأتوب إليه تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. Kita minta ampun daripada Allah, minta Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita, dan Allah memang Allah Ta'ala akan mengampun. Yakin dan percayalah, sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan dan kita mempunyai kriteria untuk diterima taubat kita, maka Allah Ta'ala akan pasti mengabulkan semua permintaan kita. Manusia itu sekalian, kita minta kerak-kerak orang berdoa, tapi Allah ni lagi kerak, lagi banyak, Allah Ta'ala lagi suka. Kita ni kalau orang makan, orang minta derma, satgi nak minum air, orang minta derma. Masuk restoran satgi ada 3-4 orang pakai dia minta derma. Hak minta derma tu kita tak apa nak suka mana, kalau jual barang gagah-gagah lagi. Saya waktu duduk di China, saya suka pergi lepak tepi-tepi sungai. Dia ada sungai yang cantik, tapi orang dia tak minta derma, tapi orang dia buat kerja. Orang cacat OKU, tapi dia keluar dia punya gitar dia menyanyi. Ni wen wo ai ni yo tuo shen wo ai ni yo ji fen wo te jing ye chen wo te ai ye chen 月亮代表我的心. Saya hafal lagu tu, punyalah seronok. Dia duduk nyanyi, saya duduk dengar hari-hari. Mula-mula tak apa nak faham, lepas tu lama seronok. Pun nak balik boh lah, RM1, RM2 nilai ni sebah dia tu. Dia bekerja, dia tak minta derma macam tu dah. Dia ada hasil, dia butter. Dia bagi kita dengar halua telinga, kemudian dia pun tak tung depan tu atas kita lah. Nak berapa duit pun dia tak paksa kita, dia bagi servis menghiburkan. Jadi Allah Ta'ala ni dia suka, lagi banyak kita minta, lagi kerap kita minta, lagi Allah Ta'ala suka. Kita jangan minta dengan manusia. Jangan doa harapkan YB, jangan doa harapkan menteri, jangan doa harapkan pemimpin. Jangan. Ada masa kita boleh minta, ada masa kita minta dengan Allah. Minta aja. Apatah lagi minta apa? Minta yang lain tu tak apa lagi, minta diampunkan segala dosa. Karena dosa yang ada inilah yang menyebabkan seseorang itu terbantut untuk dimasukkan ke dalam syurganya. Dosa sesama kita, sesama kawan, sesama ahli jemaah, sesama rakan sekerja, sesama rakan seperumahan, yang tu kita boleh buat permohonan maaf. Tapi dengan Allah, minta je lah. Angkat tangan, minta dengan Allah, menangis tiap-tiap malam. Allah ni maha baik, tuan-tuan sekalian. Allah ni nak sangat untuk memberi pengampunan. Kalau mahkamah dunia ni nak mengampun, bukan senang, kan? Ada orang bersalah, tuan-tuan sekalian, masa dia melantak, masa dia terima rasuah, masa dia bagi rasuah, masa tu dia bukan ingat ke orang. Ni apa, Datuk Kindi ke Datuk apa ni kena tangkap baru ni, katanya bukan sikit. Company saja 150 orang company, dia masuk tender, semua dia menang.
Nak boleh dapat tu dia terpaksa berlaku suapan. Dia pegang dulu kepala-kepala tender tu, dia pegang. Tender pula dia tahu spek, apa dia panggil apa?